Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu sambung topik 3.1 suhu badan. Kita sambung sedikit berkenaan tajuk menginterpretasi suhu badan. Interpretasi ni maksud dia mentafsir suhu badan. Okay, sebelum cikgu pergi jauh lah, taklah berapa jauh sangat ya, tapi sebelum cikgu pergi jauh, cikgu nak kamu imbas semula apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis. Ingat lagi tak, ini masa form 1 dulu. Homeostasis ialah proses yang membantu badan manusia mengawal suhu badan supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Homeostasis, ya. Okey, contoh. Jika suhu badan tinggi, ya, otak akan memberi arahan kepada badan untuk berpeluh. Ketika itu bulu roma kita akan condong. Ya. Bulu roma akan condong, badan kita berpeluh, ya. Lalu suhu badan kita pun berkurang. Ni proses pembetulan lah. Ya, maksudnya suhu badan kita, otak kita minta badan betulkan balik suhu badan kita. Okey, kalau suhu badan berkurang pula, otak akan memberi arahan kepada badan, ya, supaya bulu roma itu ditegakkan. Kenapa tegak? Untuk memerangkap lapisan udara yang akan bertindak sebagai penebat haba. Ya, jadi otak akan bawa ke badan. Tak payahlah berpeluh, tak payah berpeluh sangat, ya. Jadi ketika itu metabolisme badan kita juga ditingkatkan, maka suhu badan kita akan kembali normal. Itulah maksud homeostasis. Boleh faham tak? Okey, suhu badan kita yang normal adalah 36.9 darjah Celsius. So anggaran julat suhu badan normal antara 36.5 sehingga 37.2. Suhu mula tidak menjadi normal apabila tidak berada pada julat tersebut. Kita lihat, bayi yang baru lahir mempunyai suhu badan yang kurang stabil kerana sistem pengawal aturan suhu dalam bayi masih dalam perkembangan. Ya, orang tua juga kurang berupaya untuk mengawal suhu badan menyebabkan suhu mereka tidak stabil. Suhu badan juga mengikut jantina. Sebagai contoh, orang perempuan ni kan, suhu badan dia berubah-ubah. Bukan mood aja berubah-ubah, suhu badan pun berubah-ubah. Ia tidak stabil sepanjang tempoh kitar haid. Ya, kerana apa? Kerana rembesan hormon yang berlaku. Jadi jangan main-main dengan orang perempuan ni, ya, waktu kita haid dia, ya, waktu dia tengah mengalami kita haid, ya. Sebab bukan sahaja suhu badan dia tidak stabil. Bila suhu badan dah panas, hati pun panas. Gurau je lah, ya, gurau. Okey. Kita tengok apakah faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Ada 3 faktor. Kena ingat, ada 3 faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Yang pertama adalah jangkitan. Jangkitan, contoh bakteria atau virus, ya, di mana jangkitan bakteria atau virus ini akan mengaktifkan sistem imun badan kita. Hasil dari pengaktifan sistem imun inilah sejenis bahan biokimia terhasil dan menyebabkan suhu badan melebihi normal. Contoh macam ni lah, cikgu selalu kabarkan nak murid cikgu lah. Kalau badan kita panas waktu tu, antibody tu sedang bertarung, ya, untuk membunuh virus-virus yang ada. Ya. Aura pertarungan itu menyebabkan suhu badan jadi meningkat. Okey, yang kedua, suhu persekitaran yang melampau. Contoh terdedah kepada keadaan panas yang melampau seperti strok haba dan selaran matahari yang melampau. Ini akan menyebabkan suhu badan meningkat. Faktor yang ketiga, tekanan dan aktiviti fizikal seperti senaman berat dan tekanan akan meningkatkan kadar metabolisme badan dan juga meningkatkan suhu badan. Ada 3 faktor, ya, yang menyebabkan suhu badan menjadi melebihi normal. Okey, cikgu saja nak bawa lah, dalam buku teks tak ada pun hipotermia dan hypertermia saja cikgu lah, ya, nak bawa kita.
mengenali apakah itu hipotermia dan hypertermia. Okey, hipotermia di mana suhu badan kurang daripada normal. Suhu badan kita pun boleh kurang daripada normal. Hipotermia terjadi apabila suhu kurang daripada 35 darjah Celsius. Kenapa keadaan ini berlaku? Kerana berada dalam keadaan yang sejuk melampau ataupun terjatuh ke dalam air yang sangat sejuk. Keadaan ini boleh membawa maut. Kita tengok contoh penduduk di Syria kan. Ramai yang meninggal dunia akibat cuaca yang sangat sejuk. Ini kita panggil hipotermia di mana suhu badan kurang daripada 35. Okey, kalau hypertermia pula, suhu badan melebihi 40 darjah Celsius. Keadaan ini berbeza daripada demam. Suhu yang terlampau tinggi adalah disebabkan oleh kegagalan sistem apa? Sistem badan. Dia maknanya badan kita ni dah gagal untuk mengawal suhu badan. So tu yang jadi lebih daripada 40. Keadaan ini kita panggil hypertermia dan boleh menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ni maksudnya badan kita kering air langsung dah. Kurang air. Dan boleh merosakkan organ seperti otak. Organ utamalah. Jika tidak dirawat dengan betul, keadaan ini akan membahayakan nyawa. Okey, boleh tak? Hypertermia dan hypotermia. Okey, so sebelum cikgu mengakhiri video kali ini, cikgu ulang semula ada 3 faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Yang pertama adalah jangkitan virus atau bakteria. Yang kedua terdedah kepada keadaan panas melampau seperti strok haba dan selaran matahari. Dan yang ketiga adalah tekanan dan aktiviti fizikal seperti senaman berat. Okey, boleh? Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.